Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan rasa ragu-ragu. Wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabil ilmi, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu ilmu-Mu. Wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilm, dan hiasilah diri kami dengan akhlak mulia dan sopan. Sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Summa amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم. Surah Al-Insyiqaq, ayat yang ke berapa ya? Keempat, yang kelima ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Maksud dia lebih kurang ya. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras akan menuju kepada Tuhanmu dengan kerja yang sangat berat, yang keras. Maka akan bertemulah engkau dengan dia. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sadaqallahul azim. Dan bagi mereka yang pada ketika bertemu dengan Allah tu, dia dapat catatan amalan di tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dibagi dengan tangan kanan lah. Kita terima tu dengan tangan kanan. Maksudnya satu penuh penghormatan lah. Kita duduk dalam majlis anugerah mana-mana kan, anugerah sebagai mengenang jasa dan sebagainya, hadiah tandingan. Bila dibagi hadiah tu, dibagi dengan penuh penghormatan. Bahkan orang yang bagi hadiah tu, orang yang lebih utama, lebih mulia tu, dia beri dengan tangan, kedua-dua belah tangan kan. Dan kita terima pun dengan kedua-dua belah tangan. Itu satu gambaran bagaimana Allah SWT muliakan orang yang masa dia hidup dulu, dia bekerja keras untuk mencapai keridhaan Allah. Dan dalam kerja tu dia menuju kepada Allah dengan membawa hasil dia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih. Dan bagi mereka yang diberikan catatan amalan dia daripada wara', daripada belakang kiri, maknanya satu bentuk kehinaan daripada Allah SWT. Itulah gambaran masa depan dia di padang mahsyar kan. Jadi kita tadi baru selesai tahlilan kan, dan hadiahkan pahala bacaan dan doa munajat kita itu pada arwah pada kakak Tuan Haji kita. Mudah-mudahan Allah SWT luaskan kuburnya dan terangi kuburnya dan luas sejauh mata memandang.
dan diberikan dengan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Bagi kita yang masih hidup ni, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat, insya-Allah. Kematian yang kita hadapi, lalui, yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri itu, cukuplah kematian itu sebagai nasihat untuk diri kita. Satu masa nanti kita juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah pada malam ni kita mulakan kuliah kita. Pada halaman tuan-tuan yang ada kitab tu, kita insya-Allah kita huraikan ataupun kita bincangkan sedikit. Ada lebih kurang tak sampai setengah jam. Pada halaman yang ke-464, 464, cuba. Itu ibrah ataupun yang kita boleh ambil istifadah, pengajaran yang ketiga daripada peristiwa Perang Khandaq. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Nazir Masjid, Sahibul Fadilah Tuan Imam, para asatizah, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, mudah-mudahan semuanya Allah bagi kesihatan, kesihatan, rezeki yang luas dan seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, di dalam babak ini juga tersirat pengajaran dan pengiktibaran yang menyingkap satu gambaran kesetiaan yang teradun di dalam pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa saudara berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situ yang pertama apa dia? Sifat dia kesetiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melihat betapa kecintaan baginda terhadap sahabatnya. Yang pertama, setianya Rasulullah pada sahabat dalam perang Khandaq itu. Dia tidak bersenang-senang. Sebagai pemimpin sifat dia, biar dia susah, rakyat dia senang. Itu pemimpin. Bukan dia senang, rakyat menderita, kan? Umpama sebagai seorang ayah, seorang ayah yang bertungkus lumus mencari rezeki buat dibawa balik untuk anak-anak dia, susah, kan? Ada risikonya keluar pagi berkenderaan, naik motor, naik kereta. Itulah sifat, kan? Sentiasa setia kepada ahli keluarga dia, sentiasa bersifat kasih sayang, mendahului. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi adalah satu hadis, ada satu kenyataan bahawa Nabi ini sayang kepada umat dia melebihi sayang seorang ibu kepada anak kecil dia. Tuan-tuan, boleh bayangkan tuan-tuan satu ketika dulu kan ada anak kecil, sekarang tak ada lah Haji, ada lagi. Itu rezeki tu. Allah nak bagi rezeki, seorang ibu kan, betapa tiba-tiba dia kehilangan anak dia, macam mana? Betapa kehibaan hati, kan, hiba rindunya dan sebagainya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpama macam itulah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok situ ada kesetiaan, kecintaan terhadap sahabatnya dan berkasihan belas ke atas mereka, di samping memberi gambaran yang lain mengenai perkara-perkara luar biasa, mukjizat lah. Situ kita tengok ada 3. Yang pertama kecintaan, yang kedua kesetiaan, dan yang ketiganya kasihan belas. Itu yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu tuan-tuan boleh tengok rujuk ayat
surah Taubah ayat yang 2 ayat yang terakhir tu. 128, 129. Malam ni kita tengok ayat 128 tu ya. Laqad ja'akum. Ya, tuan-tuan ramai saya yakin dah hafaz ayat ni kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan kamu sendiri. Nabi itu di kalangan, kalau ketika itu Allah nyatakan pada orang Arab ketika itulah, daripada bangsa Arab dan sebagainya. Hari ini bila kita baca ayat tu di kalangan kita sendirilah kan. Nabi kita, umat manusia dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan kita juga. Apa dia sifat Nabi itu? Azizun. Aziz, sangat berat rasa derita atas apa yang dideritai oleh umat dia. Kan? Sangat berat penderitaan Rasulullah mendengar penderitaan umat dia. Alaihi ma anittum, derita rakyat dia, derita umat dia. Harisun alaikum, sangat-sangat mengambil berat. Sangat-sangat, orang kita istilah hari ini teruja ataupun sangat-sangat prihatin di atas kesusahan umat dia. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas umat dia. Ada satu hadis hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap nabi memiliki doa, setiap nabi ada satu doa yang bila dia berdoa pasti Allah kabulkan. Setiap nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Dan aku menyimpan doa tersebut. Nabi belum doa lagi tu, doa tu. Aku simpan doa tersebut bagi umatku di akhirat nanti. Apa dia? Syafaat. Mana Nabi ni ribuan tahun dulu dia dah ingat pada kita. Kan? Umat dia yang akan datang, yang sampai kiamat tu, dia simpan doa tu untuk umat dia. Allahu Akbar, subhanallah kan. Begitu kasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Jadi tuan-tuan kan, sekurang-kurangnya kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Imam An-Nawawi dalam meriwayatkan menyatakan bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar sekurang-kurangnya 100 kali. Sedangkan Nabi itu maksum, tak ada dosa kan, tapi Nabi beristighfar astagfirullah sekurang-kurangnya 100 kali. Mi'atun marrat kan, 100 kali. Kita berapa kali tadi? 3 kali kan. Katalah lepas solat, setiap kali lepas solat 3 kali, 5 kali 3 baru 15 kali, jauh lagi kan. Sedangkan kita tidak maksum, bahkan setiap hari kita berdosa. Tapi dalam huraian hadis tu ulama-ulama membahaskan kenapa sampai 100 kali sedangkan Nabi maksum. Kata Imam An-Nawawi, Rasulullah SAW beristighfar untuk umat dia. Tengok tuan-tuan, beristighfar dulu 1400 tahun dulu untuk umat, untuk kita. Tuan. Jadi kita belajar sirah Rasulullah SAW ni jelaslah kan, macam satu gambaran bahawa Rasulullah SAW ni sentiasa bersama, bersusah payah dengan sahabat. Adapun gambaran kenabian Rasulullah SAW di dalam babak ini, kelaparan yang diakui oleh Rasulullah SAW semasa bekerja bersama-sama para sahabatnya, pukul batu, gali parit. Kan? Parit yang lebar besar tuan-tuan, dalam, yang tak boleh dilalui oleh kuda perang Arab yang sejati, kuda perang Arab yang besar tu. Mana tak boleh lompat.
Maksudnya dalam, luas. Ada batu-batu. Nabi ikut bersama-sama. Bersama-sama para sahabatnya hingga baginda sanggup mengikat batu-batu ke perutnya bagi menahan pedih perut kerana terlalu lapar. Allahu Akbar, kan? Begitu bersungguh-sungguhnya kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok bagaimana kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai ayah, kan? Tengok macam mana kena usaha untuk seboleh-bolehnya mengikuti bagaimana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umat dia, kita pada ahli keluarga kita berkorban bersungguh-sungguh. Nanti insya-Allah akan dicontohi oleh generasi-generasi keturunan kita yang akan datang. Betapa hebatnya atuknya tu, mbahnya tu, kan, dalam berkorban, berjuang mencari rezeki, kan. InsyaAllah, tuan-tuan, susah payahnya tu, kan. Hari ni orang kata harga beras, kan, semakin naik, kan. Carilah beras yang murah, itu alternatif dia. Ataupun mulalah tanam ubi kayu, kan. Masa kita, zaman Jepun dulu. Perhatikanlah apakah tujuannya hingga membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup menanggung kesusahan sebegini rupa. Apakah ini kerana ingin menjadi pemimpin, atau apakah ini keinginan mengumpul harta, kekayaan dan kekuasaan, atau satu impian inginkan para pengikut dan penyokong di sekelilingnya? Kan, yang ini yang menjadi antara cabaran-cabaran seorang pemimpin. Terlintas di hati dia, inginkan ramai penyokong, inginkan kekayaan, inginkan populariti. Betul tak, Tuan Azir? Dan sebagainya itu. Segala keinginan dan cita-cita yang melangit ini amat bertentangan dengan segala apa yang dialami selama ini. Nyatalah jauh sekali seorang lelaki yang mencintai dan memburu pangkat, kuasa atau kekayaan mampu bersabar untuk menanggung kesengsaraan ini. Tak mungkin, kan? Kalaulah dia bercita-cita nak kaya, bercita-cita nak pangkat, harta dan sebagainya, itu pengikut yang ramai, tak mungkin dia akan buat sebagaimana apa yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggup mengikat perut, bersusah payah, penuh, kan, debu-debu, pasir-pasir di pakaian, di badan dan sebagainya itu, sebagai menggambarkan dia merasai denyut jantung hati sahabat-sahabat dia. Begitulah Rasulullah SAW, kan? Rasulullah kenal setiap identiti. Ada satu kisah yang masyhur, tuan-tuan, ya, sebagai pengajaran kita juga. Satu ketika Nabi bertanya kepada Sayyidina Bilal ibn Rabah, "Wahai Bilal, apakah amalan kamu yang menyebabkan aku dengar tapak kaki kamu berjalan di hadapan aku di syurga?" Kan? Mana syurga dah ada je, ya? Dah ada. Neraka belum. Neraka pun dah ada, kan? Sebab Nabi sebut, Allah SWT sebut, waquduhan nas wal hijarah. Bahan api neraka itulah manusia dan batu, kan? Mana menyala-nyala ni, maknanya ada manusia yang sedang dibakar, ada batu. Ada dibahaskan kenapa batu tu menunjukkan betapa kerasnya hati manusia tu, sebab tu dibakar. Yang kufur kepada Allah, kan, yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Jadi balik cerita tadi, kan, apakah amalan kamu wahai Sayyidina Nabi, wahai Bilal? Lalu jawab Bilal radhiyallahu anhu, tidak ada apa amalan yang istimewa yang aku lakukan wahai Rasulullah, melainkan aku
Apabila aku melakukan satu dosa, aku cepat-cepat melakukan solat 2 rakaat beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kan buat dosa tu macam kita masukkan racun dalam badan kita, kan? Jadi cepat-cepat cari penawarnya, kan? Jangan racun tu sempat meresap masuk ke setiap anggota badan kita menuju pada paru-paru, pada jantung hingga merosakkan jasad. Dosa macam tu juga boleh merosakkan hati kita. Jadi cepat-cepat Bilal bin Rabah. Dan yang keduanya, kata Bilal, antara amalan aku yang kita boleh contohkanlah sebagai kita sama-sama lah. Setiap kali aku berhadas, aku akan bersuci, berwuduk. Sentiasa berwuduk. Hadas besar je, wuduk cepat-cepat. Orang dalam keadaan berwuduk ni sentiasa dia dalam keadaan bersih, kan? Bersih tu mudah-mudahan jiwa dia pun bersih lah, kan? Jiwa yang bersih yang dapat masuk syurga, kan? Jiwa yang bersih. Dan kena wuduk takkan nak mengumpat juga, kan? Tengah berwuduk tu, kan? Jadi tu antaranya lah. Itu takkan mungkin seorang yang bercita-cita melangit dapat bersama-sama dengan kesusahan yang dihadapi oleh rakyat dia. Adapun yang membawa baginda bersabar, menanggung dan mengalami segala-galanya ini adalah tidak lain daripada rasa tanggungjawab terhadap risalah dan amanah yang ditaklifkan, yang dipertanggungjawabkan, yang dibebankan di bahu dia, iaitu jiwa kenabian dan kerasulan. Maknanya amanah dan tanggungjawab itulah yang menjadikan dia bersungguh-sungguh tunaikan, kan? Sebab tu Rasulullah SAW sebut tidak amanah, kan? Iman, amanah, aman, kan? Iman tu menjadikan amanah, amanah tu menyebabkan jiwa jadi aman, tentram, kan? Bila mengkhianati ni dia tak aman lah. Itu ada kaitan dia. Memang ada kaitan dia. Kalimah yang sama tapi dalam maksud yang berbeza, yang berbeza. Yang ditaklifkan, yang ini dipertanggungjawabkan untuk disampaikan dan berjalan membawa tugas yang berat melalui jalan-jalan yang panjang yang memang tabiatnya begini rupa. Itulah dia pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpapar dalam kerja-kerja yang dilakukannya bersama sahabatnya, khusus semasa menggali kubu Khandaq. Parit itu dijadikan sebagai kubu, iaitu taktik peperangan yang diilhamkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, yang digunakan oleh tentera-tentera Farsi. Jadi boleh kita tiru mana-mana yang baik yang dilakukan oleh bangsa lain untuk kebaikan kita, kan? Orang Melayu boleh, tidak hilang kemelayuan dia ataupun keislaman dia. Orang Melayu ni hebat, kan? Ada seorang profesor, saya dah sebut Profesor Korea, dari Korea, yang mengkaji tentang Melayu ni. Dia menggunakan kalimah Jawi, kalimah Jawi, ejaan mim, lam dan ya, yang tidak ada tu, dia gunakan baris je. Mim lam ya tu boleh jadi Melayu, boleh jadi Malaya, boleh jadi mulia. Mulia tu, tu kehebatan bangsa Melayu. Dan lagi mulia Melayu tu bila dia berpegang kuat kepada Islam, kan? Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat ataupun berminat untuk membaca tentang sejarah kehebatan Melayu, ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Hasanuddin.
Muhammad Yusuf, kan? Dia kumpulkan, ni bukan dia ambil sana ambil sini, dia pergi sendiri tempat tu, ya. Sebab tu harga buku ni mahal sikit, 300 lebih satu. Miftah Al-Malayuwi, Al-Malayu, kan, kehebatan bangsa Melayu. Saya rasa saya ada bawa buku tu untuk kita bincangkan beberapa frasa yang hebat. Dan buku dia terkini ialah dia istilahnya tahqiq lah, mentahqiq. Dia ditulis semula ataupun huraian semula Abdul Samad Al-Falimbangi tentang kehebatan ulama-ulama terdahulu dalam memerangi penjajah. Dalam memerangi penjajah, kan. Sesuai dibacalah dalam musim-musim kemerdekaan ni, kan. Kepulauan Melayu di Nusantara ni asalnya Melayu, kan, termasuk Jawa, Al-Jawi. Al-Jawi pun termasuk Melayu, kan. Cuma kadang-kadang lah penjajah ni dia nak pisah-pisahkan ni, Jawa lain, Banjar lain, Melayu lain, kan. Akhirnya kita jadi tak kuat. Kita jadi lemah kerana berpecah dan bangsa lain menguasai. Jadi itulah kemuliaan yang Allah bagi pada kita. Manakala gambaran kecintaannya itu tidak dapat dibayangkan dengan bahasa percakapan, ini terlihat apabila sahaja baginda mengajak seluruh sahabatnya menikmati masakan Jabir yang dijemput khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja dan beberapa orang yang lain. Ini ada kisah, kita dah kisahkan, kan. Jabir jemput Nabi dengan beberapa orang saja, tapi Nabi jiwa tak sanggup, kan. Nabi panggil semua yang pekerja-pekerja yang menggali parit tu, dengan hanya seekor kambing dan beberapa bekas gandum. Apa yang mendesak Jabir menjemput Rasulullah SAW ialah setelah didapati bahawa baginda mengalami kelaparan yang amat sangat, ketika mana dilihatnya batu-batu terikat pada perut baginda yang mulia itu. Di rumahnya tidak ada simpanan makanan kecuali hanya cukup untuk beberapa orang sahaja. Lantaran itu terpaksalah beliau membataskan jemputan ini untuk sebilangan sahaja sesuai dengan ala kadar makanan yang ada. Tapi bagaimana boleh digambarkan bahawa Rasulullah SAW sampai hati meninggalkan para sahabatnya yang berkecimpung dalam kerja sedangkan perut mereka memulas kelaparan. Senyap-senyap Rasulullah SAW menghilangkan diri untuk berlazat-lazat sejurus dengan makanan yang tersaji. Malahan Rasulullah SAW telah menaruh belas kasihan ke atas sahabatnya, mengatasi belas kasihan ibu ke atas anak-anak mereka. Itu kehebatan kasih sayang Rasulullah SAW. Jadi kita ringkaskan, ya. Kita habiskan yang sini. Jabir radhiyallahu anhu pula terpaksa berbuat demikian. Ini adalah perkara biasa baginya kerana beliau berfikir seperti orang lain. Beliau tidak mempunyai kekuasaan untuk bertindak selain daripada cara ini melalui sebab-sebab madiyah, kemampuan kebenaran yang dia adalah. Ya, makanan yang ada padanya tidak mencukupi untuk dijamukan kepada bilangan yang sebanyak itu. Oleh itu maka dikhususkan sahaja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang lain yang ingin baginda jemput bersama dengan bilangan mereka. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam pula bukan caranya terikut dengan pandangan Jabir radhiyallahu anhu itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mungkin mengutamakan dirinya dan para sahabatnya dengan nikmat dan kerehatan. Selain dari itu, tidak mungkin pula baginda membiarkan dirinya dipengaruhi oleh kekuasaan faktor-faktor maddi. Maddi maksudnya kesenangan, kebendaan, dapat makan mewah-mewah, dan batas-batas yang biasanya menjadi lumrah kepada manusia lain. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang menjadikan segala faktor dan sebab. Maka sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan makanan yang sedikit telah menjadi banyak dan memberkatkan yang sedikit hingga mencukupi seluruh kaum. Ini orang panggil barakah, kan? Seekor boleh makan ribuan. Hampir 1000 orang pekerja-pekerja tu menggali. Kata riwayat kata masuk 10 orang dalam rumah Jabir. Makan sampai puas, sampai kenyang, keluar. Masuk 10 orang. Sedangkan seekor kambing. Tu. Di situ letaknya mukjizat, dan situ letaknya
keberkatan sebagaimana berlaku pada wali-wali Allah, kan. Tuan-tuan pernah dengar kisah Syekh Ustaz Jalaluddin, orang Melaka, ulama, tuan guru Syekh Jalaluddin, kan. Ini cerita ni bukan diceritakan oleh beliau sendiri ya, tapi setelah beliau meninggal anak murid cerita, kan. Di kampung dia tu bila ada orang susah datang, kan, dan ada masa-masa tertentu dia akan mengagihkan beras. Setiap yang datang tak akan pernah hampa, balik dalam keadaan hampa, melainkan akan dapat seikat beras. Sedangkan orang kampung tu tak pernah nampak pun lori datang hantar beras, letakkan jadi stor di rumah dia tu. Tu keberkatan. Juga adalah kisah-kisah, kan. Itu namanya apa dia? Ma'unah, barakah, kan. Kepada waliullah, wali-wali Allah, orang yang istiqamah kebaikannya, melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walau bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai pandangan bahawa baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah saling berganding, bantu-membantu dan sama-sama mencatu nikmat di antara mereka, sebagaimana mereka mesti sama-sama menanggung kesusahan dan kesengsaraan walau betapa berat sekalipun. Oleh yang demikian baginda menyuruh Jabir radhiyallahu anhu pulang menyediakan makanan untuk mereka di rumahnya. Setelah itu baginda bangun memanggil seluruh kaum agar menuju ke rumah Jabir kerana disediakan jamuan besar di rumahnya. Inilah kan, umpama pepatah Melayu kata apa? Ringan sama di jinjing, berat sama dipikul. Maknanya sama-sama kita menanggung kesusahan, kan, menghadapi kehidupan ni, kan. InsyaAllah Allah bagi kesenangan, dan kita maknanya kecukupan situ, ya. Baik, kita rumuskan habis itu perenggan yang kedua tu, ya. Apa yang saya inginkan di sini ialah supaya para pembaca menyedari bahawa sokongan-sokongan ilahi yang seperti itu buat menyokong Rasulullah SAW melalui nilai-nilai faktor maddi dan pengaruhnya. Maknanya maddi ni apa dia? Nilai-nilai kebendaan. Ini ialah di antara petanda yang paling jelas buat menonjolkan peribadi Rasulullah SAW untuk pengkaji yang benar-benar mengamatinya. Saya mahu supaya para pembaca menyedari dengan fikiran dan hakikat ini bagi menghadapi mereka yang mungkin menentangnya, dan apabila berhadapan juga dengan mereka itu, kita sudah pun mempunyai alasan dan hujah-hujah yang tidak diragui lagi, kan? Jadi kita jangan bimbanglah. Dalam kehidupan kita ni, insya-Allah Allah SWT cukupkan, kan? Ya Allah, macam mana ni, kan? Anak-anak ramai semua nak sekolah, kan? Dalam minda kita tak ada daya upaya, kan, nak mencukupkan kebendaan ni. Anak-anak semua sekolah yang masuk universiti, yang sekolah menengah, sekolah rendah, semua ada, kan? Dalam masa yang sama nak duit. Tapi dalam keadaan tentu, dalam keadaan kita tawakal dan usaha tu, Allah bagi jalan, kan? Ada je sumber yang Allah permudahkan, ada, kan? Dan satu-satu masa dalam kehidupan kita, kan, dalam keadaan yang sempit tu, tiba-tiba Allah bagi ilham macam mana nak cari duit. Jangan pinjam ke Along pula, kan? Itu bukan penyelesaian masalah, bahkan menambah masalah. InsyaAllah tuan-tuan, ya, kita sambung pada kuliah yang akan datang, kan? Yang keempat, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan halalan tayyiban mubarakan, rezeki yang halal, yang baik dan yang barakah. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan kebaikan yang engkau terima.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.